Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua, yang keempat, keras hati dan lupa akan akhirat. Kerana bahawasanya apabila engkau cerita akan panjang hidup, tiada teringat ia akan mati dan kubur. Maka di antara yang menyebabkan seseorang tadi keras hatinya, apabila ia itu panjang cita-cita, ini mengatakan bahawa ataupun menganggap bahawa ianya hidup lama, hidup panjang. Bila dia angan-angan panjang, merasakan hidupnya lama, akan menyebabkan hatinya menjadi keras. Jadi hati ini ada hati yang keras. Jadi hati yang keras ini hati yang payah menerima kebenaran dan payah menerima kebaikan. Ada lagi hati yang dipanggil hati mati. Hati mati ini terus tidak menerima kebenaran dan menolak terus kebenaran. Dan hati mati ini walaupun dibaca ayat Quran, hadis dan sebagainya, tidak akan dapat manfaat baginya. Jadi kita sudah membaca ayat Quran, hadis tapi tak ada kesan. Kerana apa? Kerana hati sudah mati. Jadi ada hati satu lagi, hati sakit. Hati sakit. Hati sakit ini maknanya kadang-kadang dia boleh terima, kadang-kadang tak boleh terima kebenaran. Ataupun dengan arti kata hari dia baik-baik, buat ibadat, tapi hari dia tidak buat ibadat, dia tidak buat ibadat. Ini hati yang sakit. Jadi ada hati sakit, ada hati yang keras, ada hati sakit, ada hati yang keras, dan juga ada hati yang mati. Maka di antara tanda ataupun di antara sebab seorang itu keras hatinya apabila ia ini bercita-cita panjang. Cita-cita panjang ini ataupun dipanggil angan-angan panjang ini, yakni dia merasakan bahawa seolah-olah dia tidak mati. Ya, antaranya orang-orang yang sifat macam ni, yang pertama dia ni lupa kepada kematian. Lupa kepada kematian dan tidak mahu beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikata di antaranya adalah berasa hidup panjang. Bila berasa hidup panjang, maka dia lupa akan kubur, lupa akan mati, dan lupa ia akan kubur, bahawa sesungguhnya manusia ini akan mati. Tapi dia lupa, sedangkan hari-hari yang dia lalui sebenarnya semakin dekat dengan kematian. Jadi hari ini tidak akan sama dengan hari besok. Hari semalam, hari yang telah kita tinggalkan. Dan apa-apa yang kita tinggalkan nanti akan dikira oleh Allah Ta'ala, akan dihitung satu-satu apakah yang telah kita lakukan. Jadi Nabi sebut dalam satu hadis yang mafhumnya, maka beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini dengan kemarin sama baik, itu boleh tahan lagi. Tetapi celakalah ataupun binasalah orang yang kemarin lebih baik daripada hari ini. Maknanya semakin lama semakin tidak baik, semakin lama semakin tidak baik. Maka kehidupan kita ini di atas muka dunia adalah perjalanan kita untuk menuju pada Allah. Tidak dapat tidak, kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka sebenarnya orang-orang yang terbuka hatinya, orang-orang yang sentiasa ataupun orang yang hatinya sudah lembut, sebenarnya mereka merasakan semakin hari itu semakin tidak ada masa lagi dirinya. Sehingga kan ada riwayat hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW ada satu ketika itu dia bertayamum dalam nak sembahyang. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah bertayamum sedangkan di hadapan sana ada air? Rasulullah mengatakan, aku merasakan seolah-olah tidak sempat pergi ke sana. Seolah-olah sudah tidak sempat pergi ke sana. Kerana apa? Kerana rasa takut ni. Sehingga kan ada di antara sahabat dia kata,
kalau aku masukkan makanan ke dalam mulut, aku rasakan seolah-olah tidak sempat menelannya. Kerana apa? Kerana sudah tidak ada angan panjang untuk kehidupan dunia. Orang yang sampai keadaan macam ini selalu duk fikir tentang akhirat, selalu memahami bahawa dunia ini akan ditinggalkan. Bukan kita faham, yang kebanyakan kita faham dunia ini untuk kita rebut, untuk kita cari nikmat yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan dunia ini kalau kita nak cari, tidak akan dapat ataupun tidak akan tercapai untuk kita nak mendapatkan semuanya yang kita inginkan. Sehingga kan Nabi kata, orang ini kalau diberi satu lembah emas, dia tidak akan cukup nak 2 lembah. Tapi kalau dapat 2 lembah emas pun tidak cukup, pastinya tidak cukup. Jadi sebenarnya kita ini kena faham bahawa sesungguhnya apa yang kita cari itulah yang akan kita tinggalkan. Boleh jadi kita cari dunia banyak-banyak, itulah yang akan ditinggalkan. Tetapi yang kita amalkan itu, yang kita beramal, yang kita beribadat itu, itulah yang menjadi bekalan kepada kita. Jadi sebenarnya jangan kita terlalu memikir bahawa hidup kita panjang. Kalau kita fikir hidup kita panjang, maka kita akan fikir tentang kehidupan duniawi. Tak apalah, kita nanti nak macam ni. Macam-macam kita fikir. Sedangkan kita semakin hari semakin dekat. Dunia yang kita himpun, ramai orang yang mencari harta untuk membuat rumah. Tetapi apabila sampai rumah tu siap, dia telah meninggal, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak beritahu, kehidupan kita sebenarnya semakin hari semakin pendek. Maka orang-orang yang hatinya lembut, dia fikir semakin hari semakin pendek. Tapi kita semakin hari semakin panjang, kita rasa. Kita berasa macam-macam yang kita nak, sebab kita fikir semakin hari semakin panjang. Maka perjalanan kita adalah melalui kehidupan dengan melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Lalu dilarang, Imam Al-Ghazali melarang supaya kita jangan bercita-cita nak hidup panjang, ataupun dengan arti kata jangan kita fikir akan datang ni macam ni untuk kehidupan duniawi, tapi fikirlah akan datang ni untuk kehidupan ukhrawi, yakni untuk kehidupan akhirat. Kerana manusia yang terlalu memikir tentang kehidupan dunia, sudah pasti dia tidak mahu beribadat kepada Allah Ta'ala, dan sudah pasti dia akan menangguh-nangguhkan amal ibadat kepada Allah, dan sudah pasti dia akan menangguh-nangguhkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan dia lupa bahawa sesungguhnya kematian itu datang secara tiba-tiba. Kematian itu datang dalam keadaan orang tidak kadang-kadang dalam keadaan orang tidak menyedari, tengah mencari harta, berlakunya kematian dan sebagainya. Baik, kita tengok. Maka dia kata di sini, tiada teringat ia akan mati, lalu dia tidak ingat akan mati. Orang yang tidak ingat akan mati ini sifat dia, yang pertama dia banyak ketawa. Yang kedua, dia tidak menangis, payah dia nak menangis kepada akhirat. Yang ketiga, dia tidak mahu beribadat pada Allah sebab dia tak ingat mati. Yang keempat, dia rasa suka dengan maksiat. Kenapa? Kerana dia sudah lupakan kepada kematian. Jadi orang yang ingat kepada kematian, yang pertama, dia akan kurangkan bergaul dengan makhluk. Kadang-kadang kita banyak bergaul dengan makhluk, ini bukan menyenangkan hati kita, kadang-kadang merusingkan kita, kadang-kadang merisaukan kita, hati tidak tenteram. Tapi orang yang sudah ingat ke mati, dia sudah kurang bergaul dengan makhluk. Yang kedua, dia sudah banyak diam daripada bercakap, kerana dia tahu kalau bercakap banyak boleh jadi membawa kepada banyaknya dosa, ataupun banyaknya tersalah. Bila banyak tersalah, banyaknya dosa. Bila banyak terdosa, maka nerakalah tempatnya. Lalu dalam keadaan macam tu, oleh kerana ingat kepada mati, dia pun mulalah tidak mahu banyak bercakap. Yang ketiga, hatinya sudah tawa dengan dunia. Hatinya sudah tawa dengan kehidupan duniawi. Bukan bermakna dia akan tolak dunia, tidak. Hanya dia sudah tidak mengejar dunia yang boleh melalaikan dia.
Maknanya ada, alhamdulillah. Tidak ada pun tidak mengapa. Tidak ada pun tidak mengapa, kerana hatinya sudah ingat kepada mati. Yang keempat, cukup ataupun bersegera melakukan amal ibadat. Orang yang ingat mati ini cepat, kerana ingat mati itu menyebabkan dia ini kuat beribadat kepada Allah. Dan apabila seorang itu lupa pada mati, saya lupalah ia kepada kubur. Jadi kubur ini sebenarnya selalu memanggil-manggil kita. Begitu juga rumah yang kita diami. Rumah yang kita diami ini kadang-kadang dia itu beritahu, pergilah kamu. Kubur kata, marilah kamu kepada aku. Hanya kita tidak sedar sahaja. Jadi akhirnya kita lupa kepada kubur. Bila lupa kepada kubur, disebut di dalam Al-Quran, alhaakumut takasur. Maknanya binasa ataupun celaka orang yang takasur. Takasur ni yakni orang yang membanyak-banyakkan. Membanyak-banyakkan. Bila dia lupa kepada kubur, sifat dia ini dia akan suka membanyak-banyakkan. Boleh jadi dia akan suka membanyak-banyakkan harta. Boleh jadi dia suka membanyak-banyakkan pengaruh. Boleh jadi dia suka membanyak-banyakkan pangkat dan sebagainya yang melalaikan mereka. Dan dia tidak akan sedar. Bila dia sedar, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah mereka itu pergi ziarah kubur-kubur. Apa maksud ziarah kubur? Maksudnya orang bawa dia pergi kubur, sehinggalah dia masuk di dalam kubur, barulah dia sedar amat binasa, amat rugi dia apabila dia membanyak-banyakkan perkara yang menyebabkan dia tinggal ataupun perkara yang tidak memberi manfaat kepada kehidupan akhirat. Maka kesan daripada lupa kepada kubur, sifat dia adalah orang itu suka membanyak-banyakkan harta dan sebagainya. Akhir sekali lalai dia, akhirnya dia menjadi orang yang rugi. Lalu ulama mengatakan, yang duduk di atas kubur itu tidak sedar, yang duduk di dalam kubur itu sedar. Yang duduk di atas kubur itu yang duduk di atas kubur itulah yang mati. Yang duduk di dalam kubur itu sebenarnya yang hidup. Jadi yang duduk di atas kuburnya sudah mati hatinya. Dia duduk atas kubur sudah mati, dia tidak fikir apa-apa. Adapun orang yang duduk di dalam kubur itu sudah hidup, baru sudah sedar. Itu kehidupan yang baru, yang perlukan kepada amalan untuk menyelamatkan dia daripada azab kubur. Dan di atas muka dunia ada nikmat, orang kaya dapat nikmat. Dan juga ada azab, ada kesusahan. Ada orang yang menghadapi kesusahan. Ini hidup atas muka dunia. Kalau hidup di atas muka dunia pun ada nikmat, ada azab, maka duduk di dalam kubur nanti di alam barzakh pun ada nikmat, ada azab. Kalaulah susah di atas muka dunia, tidak mengapa lagi. Tetapi kalau susah dekat di dalam kubur nanti, amat rugi sekali. Sudah tidak dapat lagi bangkit. Orang-orang yang duduk di dalam kubur itu, kalaulah diizinkan oleh Allah untuk bangun, untuk melakukan ibadat, ataupun untuk mengucap kalimah Allah saja, ataupun astaghfirullah, nescaya dia akan ucapkan kalimah betul-betul ikhlas, semata-mata kerana Allah. Tetapi ingat, al-yaum amalun, hari ini yang beramal, besok gadanlah amal, esok tidak ada amalan lagi. Kematian, bila lepas pada mati sampai kepada hari akhirat sudah tidak ada amalan. Maka rugilah manusia yang mensia-siakan masa, tidak menghabiskan diri kepada Allah Ta'ala, mengabdikan diri kepada Allah, tetapi terpedaya dengan kehidupan duniawi, sehingga merasakan bahawa hidup di dunia ini panjang ataupun banyak lagi perlu yang dia lakukan. Lalu jadilah orang tadi lupa kepada mati, lupa kepada kubur. Maka benarlah kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, terlebih takut barang yang aku takut atas kamu. Kata Saidina Ali, aku sangat takut kepada kamu. Saidina Ali ini beritahu kepada para sahabat Nabi, beritahu kepada sahabat Nabi. Walaupun Saidina Ali beritahu pada sahabat Nabi, termasuk dengan kita, di antara yang Saidina Ali takut kepada kita semua, paling-paling takut dua perkara takut. Apa dia yang dua perkara takut? Yang pertama, panjang angan-angan. Maknanya penyakit panjang angan-angan.
Penyakit panjang angan-angan inilah penyakit yang tidak ingat kematian sebenarnya. Penyakit panjang angan-angan inilah penyakit yang merasakan hidup dia lama, sehingga kan dia akan tamak dengan kehidupan duniawi. Sebab dia merasa dia hidup lama. Maka dia kata panjang angan-angan ataupun panjang cita-cita. Cita-cita hidup di atas muka dunia. Ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Sesungguhnya mereka itu bercita-cita kalau boleh duduk 1000 tahun. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Hari ini orang cari macam-macam obat, macam-macam bekalan. Kalau ada obat panjang umur, Tok Bomo juga. Nah, saya kaya raya Tok Bomo. Siapa yang beli obat saya 100 tu gagah macam umur 30 tahun. Maknanya siapa yang beli obat saya boleh hidup 200 tahun. Nah, kita akan kumpul duit, tak makan tak apa, nak hidup lama. Cari juga. Ni akar kayu ini diambil dalam hutan dengan 100 ramuan akar kayu. Untuk nak hidup lama. Maka dijualnya obat hidup lama, macam-macam obat, lalu dibeli, dimakan. Jaga kesihatan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita kena faham kehidupan yang Allah Ta'ala beri di atas muka dunia ini sementara sahaja. Walau macam mana manusia nak cari jalan hidup dari mana pun, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajalnya, sampai masanya, sampai tempohnya, Allah Ta'ala tidak mengakhirkan walau satu saat. Wala yastakdimun, dan Allah Ta'ala tidak mengawalkan walau satu saat. Sebab itu dulu ada di Jepun, suami isteri yang tua, umur 100 lebih, buat majlis ulang tahun panjang umur. Lalu dibuat satu kek. Kek itu dikenali dengan kek panjang umur. Lalulah dibelah kek, dimakan. Akhirnya lekat tekak kek. Akhir sekali mati, maka bertukarlah kek pendek umur. Nak beritahu. Jadi nak beritahu, kita jangan terpedaya hidup kita di atas muka dunia ini. Apabila kita sudah mengecapi kehidupan dunia ini, kita kena syukur kepada Allah. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahan. Kaya sangat pun susah juga, jadi sibuk dah lalu. Miskin sangat pun susah juga, tak boleh nak tumpuk ibadah, duduk dalam pertengahan saja. Alhamdulillah. Lalu disebut kalau seseorang itu sudah mempunyai keluarga yang baik, rumah yang baik, anak-anak yang baik, pasangan hidup yang baik, pekerjaan yang baik, lalu tumpukan kepada ibadat kepada Allah. Kadang-kadang kita sudah ada kenderaan yang baik, sudah ada rumah yang baik, sudah ada, kemudian keluarga yang baik sudah ada, tetapi kita nak fikir lagi, nak macam ni. Bila kita terlalu fikir perkara-perkara yang macam ini, pasti kita akan lupa kepada ibadat kepada Allah, lupa kepada kematian. Maka dia kata, Sayyidina Ali kata, aku takut dua perkara. Yang pertama adalah panjang cita-cita, angan-angan panjang, dan yang kedua adalah mengikut hawa nafsu, mengikut akan hawa, yakni mengikut akan nafsu. Jadi inilah Sayyidina Ali takut, kerana orang yang mengikut hawa ataupun mengikut nafsu ini, dia ini akan meninggalkan ibadat kepada Allah, kerana ibadat itu melawan hawa nafsu. Ibadat ini dia terpaksa lawan hawa nafsu dia. Maka dibimbangi, kerana orang yang panjang angan-angan dan terlalu mengikut hawa nafsu ini, mereka sudah tentulah akan suka melakukan maksiat ataupun tidak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena renung diri kita. Sekarang ini umur kita sudah berapa? Umur kita, dan kita telah meninggalkan hari semalam itu lama mana, dan kita akan menghadapi hari besok pula lama mana pula hari besok. Jadi rasa-rasanya kemarin yang kita tinggal dengan esok yang kita nak jumpa esok, mana lama agaknya. Kalaulah disebut dalam hadis, umat aku ini di antara umur 60 hingga 70, antara umur itu. Ini ghalib, ini kebanyakannya. Adapun umat-umat Nabi yang terdahulu seperti umat Nabi Nuh sampai 800 tahun, sampai 1000 tahun, beratus-ratus tahun kehidupan dia.
umur dia. Jadi umat Nabi Muhammad ini umur dia pendek tapi amalannya digandakan oleh Allah. Adapun umat-umat dahulu umur dia panjang tapi amalan dia tidak digandakan oleh Allah. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala beri kita umur yang pendek. Nabi kata antara 60 hingga 70. Lingkungan tu saja. Adapun yang lebih-lebih itu subsidi. Maknanya Allah Ta'ala beri. Maka tidak dapat tidak, hendaklah kita memikir bahawa esok dengan kemarin yang kita tinggal, rasa lama dah kemarin yang kita tinggal itu 40 tahun sudah. Adakah besok kita berjumpa dengan 40 tahun akan datang? Maka tidak dapat tidak, mestilah kita bersiap sedia melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu bahawasanya panjang itu melupakan akan akhirat. Panjang cita-cita itu lupakan akhirat. Kenapa Saidina Ali takut orang yang panjang cita-cita? Kerana orang yang panjang cita-cita itu dilupa akhirat. Bila lupa akhirat, maka kehidupan dia sudah tidak berdasarkan kepada agama. Tidak memikir lagi dosa dan pahala, kerana dia sudah lupa dengan kehidupan akhirat. Jadi bila orang lupa kehidupan akhirat, dia akan jadi tamak dengan dunia. Dia akan tamak dengan dunia dan hati dia suka kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, hendaklah kita hidupkan hati kita, pendekkan angan-angan kita. Semakin hari semakin hampir, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, dan mengikut bagi hawa nafsu, yakni mengikut nafsu itu yang menegahkan dikau daripada hak, yakni menyebabkan kamu ini menolak kebenaran. Menegahkan dikau, yakni menahan ataupun menolak kamu daripada hak, daripada kebenaran. Bila terlalu mengikut hawa nafsu, kadang-kadang bila terlalu ikut hawa nafsu, akhir kali menolak kebenaran. Dari segi hukum kata haram, tapi nafsu ingin. Nafsu ingin, akhir sekali ikut hawa nafsu. Bila ikut hawa nafsu, maka menolak kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dapat tidak, kita kena mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal ibadat, mencari ilmu. Maka tiba-tiba jadi memalingkan dikau dan kebanyakan harta engkau di dalam pencarian kan? Dalam penjaraan hati. Dalam penjaraan hati bagi dunia. Pancaran hati bagi dunia. Maka tiba-tiba jadi memalingkan dikau dan kebanyakan hati engkau di dalam penjaraan hati bagi dunia. Penjaraan dan saya rujuk dalam kitab Arab sebenarnya. Jadi terjemahan dia adalah penjaraan hati bagi dunia. Baik, apabila seorang itu, maksud dia begini, apabila seorang itu dia ini sudah panjang angan-angan dia sudah panjang. Apa makna angan-angan panjang? Dia pagi petang dia duduk fikir je. Dia fikir kehidupan duniawi sebab dia panjang ni. Kayak gini nak tu. Kenapa ni? Nak duduk rumah molek. Dia fikir dapur nak beki macam mana. Mana bagi dapur. Rumah nak buat ke mana, kita akak 2 tekad. Kereta macam mana. Jadi dia fikir. Dia panjang angan-angan. Sebab dia tak fikir dah kehidupan dunia. Sedangkan itu dia nak tinggalkan. Kemudian dia selalu mengikut hawa nafsu. Sehingga kan tidak kira membazir ke tidak membazir ke. Sedangkan banyak lagi haji dia tak pergi lagi. Padahal piti banyak tu boleh pergi ke haji. Boleh pergi haji, tapi oleh kerana nafsu. Oleh kerana nafsu lalu diikutkan nafsu. Dia tak boleh tengok orang pakai kereta besar kan. Kereta besar pada aku, saya kena cari besar lagi. Tubik pula kereta baru pula, kereta mendapa keluar. Beli pula. Tengok ada setengah orang dia duduk kat kawasan perumahan, dia tak boleh tengok jiran dia. Kalau jiran dia tambah pula dapur lah. Aku tambah tak lah. Dia pun tambah. Lepas tu depan pula ada pula tambah garas dia macam ni comel Kita buat juga panggil tukar. Jadi begitu sama duduk belawang. Duduk belawang tak kesudahan. Akhir sekali dalam keadaan macam tu, Allah Ta'ala akan palingkan hati dia. Allah Ta'ala akan palingkan hati dia.
Maka dia kata di dalam penjarahan hati bagi dunia, hati dia ni dipenjarakan dengan dunia saja. Dari lepas dah lain, dah lagi ke akhirat dah hati dia ni. Duduk dalam penjara dunia saja. Sebab apa? Sebab tengah angan panjang, cita-cita panjang, angan-angan panjang, kuasa nak hidup lama. Bila dia nak hidup lama, hati dia tak pergi ke akhirat dah. Hati dia dipenjara dengan dunia. Dipenjara dengan dunia, tak boleh nak keluar dah. Bangun pagi, siang malam dah fikir. Kalau kenderaan, kalau rumah. Kalau projek. Kalau pangkat. Duk berebut ke pangkat dan sebagainya. Akhir sekali, itulah yang dia fikir. Itulah yang dia fikir hari-harian dia fikir siang malam. Tidak ada memikir yang lain. Kerana apa? Kerana cita-cita sudah panjang. Umar bin Abdul Aziz ini, dia berkahwin dengan seorang yang bernama Fatimah binti Abdul Malik, kata silapnya. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah. Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah. Jadi Fatimah ini isteri Umar bin Abdul Aziz ini memang daripada keturunan khalifah. Daripada toki dia tu. Daripada toki dia khalifah, ganti ayah dia khalifah. Jadi keturunan dia keturunan khalifah. Khalifah ni kita kata kalau zaman sekarang macam Perdana Menteri lah. Mana gitu. Mana kalau zaman sekarang ni. Gambaran dia khalifah besar lagi. Jadi khalifah ini memang kehidupan dia kaya. Jadi bila kehidupan kaya ni, Fatimah ini diberi berbagai-bagai kemewahan. Jadi di antaranya Fatimah ni dia ada kalung. Dia ada kalung kerata gitulah. Rantai kalung tu kerata kerana dia ada kalung. Dia ada rantai. Jadi lepas pada itu, satu hari ayah dia ni kahwinkan Fatimah dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi isteri dia ini khalifah. Umar bin Abdul Aziz ni orang yang sudah hidup dia zuhud kepada Allah, zuhud kepada dunia. Hati dia sudah ingat kepada Allah. Dan apabila ayah dia nak wafat, Abdul Malik ini telah mewasiatkan beri kuasa ini kepada menantu dia, bukan pada anak dia, beri menantu. Sebab melihat kepada Umar bin Abdul Aziz ini memang orang yang begitu soleh. Jadi Abdul Malik tengok untuk nak menjaga rakyat dia ni kena beri pada orang soleh. Beri pada orang yang tidak soleh rosak. Maka diberi pada orang yang soleh. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni sebenarnya dia tidak mahu. Sehingga kan orang mari hantar watikah, hantar surat pelantikan dia tidak mahu. Dia tolak. Dia tolak. Bila dia tolak, lalulah orang kata pada dia, kalaulah kamu tolak nanti, kami akan lantik orang lain. Jadi kalau lantik dengan orang lain pula tak ikut cara tak ikut agama, nanti Allah Ta'ala dakwa kami. Allah Ta'ala akan dakwa kalau kita salah lantik pemimpin. Jadi bila Allah Ta'ala dakwa kami, nanti kami nak jawab mana? Kami jawab orang yang layak tambuh. Apa mana? Jadi kita jawab orang yang layak ada dia tambuh. Jadi kita lantik orang ni. Jadi kan kamu nak jawab kan dekat akhirat lagi. Adik Umar bin Abdul Aziz ni bila dengar macam tu tak ada arah je. Bila sebut berkaitan dengan akhirat dia takutlah. Lalu dia pun terimalah. Bila terima dia tetapkan dia kena pergi dekat istana, dekat di satu tempat nak umum mengenai apa ni? Pelantikan tadi. Tapi masa nak umum tengok tak ada dalam marah. Tak ada dia tak ada. Susah tangguh lagi. Pengumuman mengenai khalifah itu ditangguh. Panggil dia, dia pun pergi. Orang pun panggil dia. Pujuk lagi, pergilah juga. Pergi. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Mu pergilah, kira aku pergi ke dia, aku pergi." Aku pergi. Pergi. Tunggu tak mari juga. Kita duduk belakang kali. Jauh pada orang. Batu orang yang duduk belakang ini seperti Umar bin Abdul Aziz. Jadi duduk belakang sekali. Jadi bila dia duduk belakang sekali, panggil duduklah depan. Maka diberi pelantikan, diumumkan nama Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia pun naik atas tangga, diberi ucapan pemimpin. Tapi bila dia naik atas tangga dia sudah menangis. Lalu dia mengatakan bahawa tanggungjawab ini berat dan dia takut nanti dekat negeri akhirat nanti nak pikul. Lalulah
Dia pun berkata, oleh kerana dia sudah menjadi khalifah, dia kata dia tidak akan makan daging sehinggalah semua rakyatnya makan daging. Sebab daging ini dia panggil makanan orang-orang kaya lah zaman dulu. Zaman ni makan belaka. Daging dia ada hari je dah. Mana zaman dulu daging ni orang kaya-kaya saja. Jadi dia tidak mau, pastikan biar rakyat dia. Rakyat dia makan belaka baru dia nak makan. Ini dia adil Umar bin Abdul Aziz. Jadi dalam pemerintahan dia memang adil. Jadi isteri dia ada kalung. Bila dia jadi khalifah, dia beritahu kepada isteri dia, tolong hantar kalung yang kamu pakai itu ke Baitul Mal. Jadi isteri dia marahlah. Bukan dia ambil hak rakyat, ni hak ayah dia beri. Bukan ambil hak rakyat, maknanya bukan dia ambil hak rakyat, dia rapah hak rakyat. Ini memang hak ayah dia beri. Dan memang harta daripada ayah dia. Dan ayah dia ni bukan orang yang mengambil harta rakyat, tidak. Jadi dia tak salah lah. Umar bin Abdul Aziz tambah, kalau kamu nak duduk bersama dengan aku, jangan pakai kalung emas tu. Nanti kalau orang tanya, guana isteri khalifah pakai mewah-mewah, aku nak jawab guana. Sedangkan ramai lagi di rakyat aku ni dalam keadaan miskin, susah-susah. Nak cari khalifah ni memang tak ada macam ni. Jadi akhir sekali bini dia ni tambah sayang ke kalung, sayang juga ke kalung dia. Akhirnya diberi tempoh beberapa hari sehinggalah isterinya serahkan kepada Baitul Mal. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku beri dua pilihan, nak duduk bersama dengan dia dalam keadaan zuhud macam ini, ataupun duduk dalam keadaan kemewahan kamu. Dan Umar bin Abdul Aziz tidak tinggal di istana, tidak tinggal di istana dan memerintah dalam keadaan zuhud. Maka zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, harimau boleh masuk kampung kawal dengan kambing. Kawal dengan kambing. Dan begitu juga kambing-kambing dijaga oleh serigala. Serigala. Jadi boleh masuk kampung. Jumpa rimau pun tak ada masalah. Masa tu. Ini zaman adilnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi bila satu hari Umar bin Abdul Aziz ni dia tengah menulis, di hadapan dia ada pelita. Pelita hak pakai minyak tu. Pakai minyak. Jadi mari seorang, dia kata, wahai khalifah, saya datang ni nak mengadu masalah. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz masih lagi menulis buat laporan mengenai rakyat. Dia pun tanya, masalah peribadi ke masalah rakyat? Itu masalah peribadi. Bila sebut masalah peribadi, Saidina Umar bin Abdul Aziz tu hembus api tadi. Pelita jadi gelap. Mana gelap gugur mana cakap dalam gelap ni? Kata Umar bin Abdul Aziz, minyak ini hak rakyat. Minyak ni hak rakyat. Jadi aku tidak maulah menggunakan hak rakyat untuk pribadi. Ini Umar bin Abdul Aziz, sehingga adil. Jadi satu hari kambing-kambing yang dijaga oleh serigala zaman Umar bin Abdul Aziz, tiba-tiba serigala tadi makan kambing. Sehingga kan tuan kambing pelik. Warna dulu baik nak jadi balah hari ni. Pelik. Lalulah orang mengatakan, inilah tandanya bahawa hari ini telah wafat Umar bin Abdul Aziz. Bila wafat saja Umar bin Abdul Aziz, maka serigala pun mula makan kambing. Makan kambing dan binatang-binatang pun sudah lagi tidak aman. Tidak sebagaimana pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Hidup dia adalah hidup zuhud, tidak lagi panjang angat-angat, tidak lagi memikir kepada kehidupan duniawi, yang dipikirlah kehidupan ukhrawi. Jadi ingat, kalaulah kita ini tidak mengutamakan dunia, kita mengutamakan akhirat, dunia akan kembali kepada kita, dunia akan menjadi hamba kita. Tetapi kalau kita mengutamakan dunia, mengabaikan akhirat, kita akan jadi hamba kepada dunia. Maka tidak dapat tidak. Jangan panjang cita-cita. Kalau panjang cita-cita, memungkinkan seorang itu mengikut hawa nafsu. Bila dia panjang cita-cita, dia akan jadi tamak pada dunia. Bila dia tamak pada dunia, dia nak kepada dunia. Bila nak kepada dunia, dia akan ikut hawa nafsu. Bila berlaku macam ini, hati dia ni akan turut kepada dunia. Maka hati dia duduk dalam penjara dunia, tak pergi kepada akhirat. Tidak pergi kepada akhirat. Jadi hari ini kita nak mengajak
Semua ini supaya banyak memikirkan tentang akhirat. Baru supaya kita faham kehidupan kita ini bukan kehidupan yang sebenar ataupun yang abadi di sini. Kita ada lagi perjalanan yang begitu jauh. Kita datang ini tangan kosong, tak ada apa-apa. Tapi kita balik tadi kita bawa benda, sama ada bawa pahala ataupun bawa dosa. Kemudian bila kita bangkit nanti di hadapan Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala kira apa yang kamu bawa itu dosa banyakkah ataupun pahala banyakkah. Ada pun yang lain-lain yang menjadi gangguan kepada kita seperti dunia, seperti makhluk, seperti nafsu dan sebagainya, itu adalah perkara yang boleh melalaikan kita kalau kita terpedaya, kalau kita mengambilnya dalam keadaan kita ini tidak menyedari ataupun memikirkan tentang akhirat. Maka hendaklah kita bebaskan hati kita daripada penjara dunia. Mungkin lama ni kita banyak fikir dunia, maka kita perlu ubah dengan banyak memikirkan akhirat. Dan dia kata bagi asbab kehidupan di dalam bertaulan bagi makhluk, dan hati kamu ni duduk dalam duk fikir sebab-sebab kehidupan berkawan dengan makhluk. Bertaulan ni berkawan. Jadi bila kita berkawan dengan makhluk, kita duk fikir je. Duk fikir, hati kita ni akan bercakap dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan makhluk. Kita ada kawan kita ni suka mengair, jumpa dia cakap bab mengair sama. Kita ada kawan kita ni suka main bola, jumpa dia cakap bab bola sama. Dia akan jadi macam tu. Maka akhir sekali hati kita pun dipenjara dengan kawan kita itu. Maka hari ini Imam Ghazali kata suruh bebaskan hati kamu. Bebaskan hati kamu daripada dunia, bebaskan hati kamu daripada makhluk, bebaskan hati kamu daripada nafsu, supaya hati kamu sudah memikirkan tentang akhirat. Fikir tentang akhirat, macam mana kehidupan kita dan apakah kita perlu lakukan. Hari ini kita beribadat sudah lama, tetapi maksiat masih lagi tidak mampu ditinggalkan. Hari ini kita sudah lama melakukan amal ibadat, tapi jiwa kita masih lagi kosong, kita masih lagi rusing, kita tidak tahu perjalanan kita, bagaimana kehidupan kita. Bahkan hati kita sentiasa tidak tenang, resah gelisah dan rasa ragu-ragu macam mana ibadat aku ini. Padang terima ke tak terima, susah hati kita. Sebab apa? Sebab selagi mana hati kita tertakluk dengan dunia, selagi itulah hati kita tidak akan tenang dengan Allah. Buat ibadat pun rasa tidak tenang, kadang-kadang rasa takut macam mana ibadat kita, bagaimanalah dengan amalan kita dan sebagainya. Jadi jangan terpedaya. Perjalanan kita terus beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan dia kata bagi asbab kehidupan, yang ni mencari sebab-sebab kehidupan. Bila hati kita ni nak cari sebab-sebab kehidupan di dalam bertaulan, berkawan bagi makhluk dengan makhluk, dan umpamanya dan seumpama dengannya, dan tak kira lah makhluk ke, dunia ke dan sebagainya. Hari ini kita jangan terpedaya, kita hanya tumpukan kehidupan kita. Jadilah kita ini seperti ikan di dalam laut. Apa maksudnya ikan di dalam laut? Maknanya begini, ikan di dalam laut ini walaupun kelilingnya masin, walaupun duduk dalam air laut tu keliling dia masin, tetapi ikan tu tetap tahu. Walaupun keliling kita ini sudah orang memikir tentang dunia, bangun pagi jumpa orang tidak ada cakap lain. Jarang sangat kita jumpa hari ini orang nak bercakap tentang agama. Kalau agama pun sikit-sikit saja. Hari ini dia bercakap, dia duduk di mana-mana, di kedai kopi ke, di tempat jual-jualan ke, semua bercakap tentang kehidupan duniawi. Jarang sangat cakap tentang agama, jarang sangat cakap tentang akhirat. Lebih-lebih lagi nak cakap tentang amal, tentang zikir, jauh sekali. Jadi tidak dapat tidak, itu bermakna kita telah dipenjara hati kita. Kita telah penjarakan hati kita dengan dunia. Maka hati ini akan mengikut apa yang kita penjara. Kalau kita penjarakan dunia, maka hati dia akan cakap bab dunia dah. Kalau kita penjarakan nafsu, hati kita cakap bab nafsu. Kalau hati kita ni kita penjarakan dengan makhluk, maka akan cakap bab makhluk dah. Kenapa? Dia ikut hati kita ni dengan apa kita penjara. Kalau kita penjarakan dengan amal, dengan iman, dengan ilmu, dengan ibadat, dengan ingat mati, dengan berzikir, dengan menangis di malam hari, dengan memikirkan kesalahan, itu dia kira orang yang telah membebaskan hati dia. Jadi jangan jadi kita orang yang tidak merdeka, tidak, orang yang terpenjara.
dengan kehidupan duniawi. Maka dia kata di sini, dan umpamanya, maka jadi keras hatimu daripada yang demikian itu, maka menyebabkan hati kamu akan menjadi keras. Hati ini kita beritahu, ada yang hati keras, ada yang hati sakit, ada yang hati mati. Ada yang hati mati. Jadi hati yang keras ini hati yang payah terima kebenaran. Kalau terima pun sekejap-sekejap saja. Lepas tu sampai masa tak mau terima pula. Yang terima pula ikut kena nafsu dia saja. Ataupun kalau kena tu tidak berkait dengan dia, dia boleh terima. Terima. Baik, bila kita kata arak itu haram, kita tak minum arak, memang arak tu haram, bila boleh terima? Kita boleh terima. Sebab apa? Sebab benda tu tak kena dengan kita, maka hukum tu kita terima. Oh betul, arak itu haram. Sebab kita tak minum arak, kita boleh terima. Tetapi kalau kena atas kita, kena atas kita pula fitnah itu, fitnah mengumpat, buruk sangka dan sebagainya, itu haram. Kadang-kadang bila kena atas kita tak dia nak terima. Itu bermakna hati sakit sebenarnya. Hati orang yang tidak sakit ini, dia boleh terima kebenaran, sama ada kena atas kepala dia ke ataupun kena pada orang, dia boleh terima. Maka keras hatinya seseorang itu apabila dia ini suka nak menerima kebenaran. Maka dia kata di sini, jadi keras hatimu daripada yang demikian itu, jadi keras. Hati jadi keras. Sebab tu hati kena lembutkan. Cuba beritahu saya, nak lembutkan hati dengan apa? Dengan berzikir di antaranya. Minum air sejuk tak keras, tak lembut juga. Minum air batu banyak-banyak tak lembut hati. Yang melembutkan hati adalah di antaranya dengan cara berzikir. Yang kedua dengan cara duduk di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang ada hidup hatinya. Yakni yang ada terkesan dalam hatinya. Dan yang ketiga dengan memperbanyakkan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kita kena berkawan dengan orang soleh. Sebab orang-orang yang soleh ini dia akan ada cahaya sebenarnya, ada nur. Dia dalam manusia ni dia ada dua, satu nur, satu zulmat. Kalau kita kawan dengan zulmat, orang yang banyak cakap bab dosa, maka dosa itulah masuk diserap dalam hati kita. Maknanya kegelapan yang akan diserapkan di dalam hati kita. Tapi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang bercakap tentang kebaikan, dia akan melahirkan nur. Nur itu akan masuk di dalam hati kita. Maka tidak dapat tidak, mesti dengan jalan berbaik-baik dengan orang-orang yang soleh ataupun berkawan dengan orang yang soleh. Dan yang keempat, mesti kena banyak munajat pada Allah. Satu sifat yang kita lemah hari ini, satu amalan yang orang masyarakat Melayu banyak tinggal adalah masalah munajat pada Allah. Bagi saya, apa masalah berat pun, kalau kita munajat, kita akan rasa ringan. Hari ini orang kata kita, orang fitnah kita, malam kita munajat, oh ringannya hati. Tidak ada akan ada susah. Hari ini kita ditimpa masalah, Allah Ta'ala beri ujian pada kita, anak kita sakit, tapi malam ini kita munajat, oh kita rasa dekat dengan Allah. Baru terasa Allah Ta'ala ada. Lama ni kita tak terasa Allah Ta'ala ada. Anak kita sakit, kita kena musibah, tak ingat lagi Allah. Dia cari Tok Bomo, 50 orang Tok Bomo. Hampir 50 orang, pitih habis kan, habis pitih. Ada arah dah, habis usaha dah. Oh Allah Ta'ala ada. Kena beribadat pada Allah, mayajat. Tapi orang lain duduk lagi, jauh lagi. Mesti kita kena merasa bahawa kita dekat dengan Allah. Jadi nak lembut hati ni di antaranya dengan banyak munajat. Cuba banyakkan munajat pada Allah. Munajat pada Allah Ta'ala ini satu jalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Jadi ingat, bila munajat, bila kita berdoa pada Allah, jangan kita nak Allah Ta'ala ikut kita. Kita munajat pada Allah tapi kita ikut Allah. Bila kita minta dengan Allah, jangan Allah Ta'ala mana tak ikut kata kita. Jangan. Kita ini hamba. Allah Ta'ala ini Allah, Tuhan kita. Tapi hari ini nak jadi terbalik. Kita nak Allah Ta'ala ikut kita. Mana doa malam tadi tak ada langsung besok. Ya Allah, ya Tuhan aku, berilah kekayaan aku besok. Maknanya besok-besok dah kaya-kaya, dah ikut kata dia. Jadi lemah semangat. Jangan. Kita beribadat sebagai jalan dekat diri kepada Allah. Maka bila kita berzikir, kita bernajat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang.
Dan kita rasa hampir kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku minta kepada aku, katakan kepada mereka, aku ini dekat dengan kamu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lembutkan hati kita, dan jalan yang paling ampuh, yang paling kuat untuk kita lembutkan hati dengan jalan berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ini melembutkan hati. Jadi obat zikir, obat hati yang keras ini, dia ada obatnya. Orang-orang yang sakit ada obatnya. Orang ni demam diberi obat Panadol. Maknanya orang ni sakit kepala Actifaq. Sakit orang Panadol Extend. Maknanya maknanya orang ni sesama Panadol Soluble. Maknanya jadi ada obat-obat dia. Maka demikianlah, bila hati kita sudah keras, banyakkan berzikir, nescaya hati kita akan menjadi lembut. Bila hati kita menjadi lembut, maka di situlah kita akan dapat menumpukan ibadat kepada Allah. Jadi kita pun mungkin jadi kurang ke dunia. Kurang ke dunia bukan bermakna tolak dunia. Bukan bermakna bila kita berzikir, kita mau naik kereta baru beli, takkan zikir malah naik kereta pula dah. Maknanya hati kita ni sudah tertumpu kepada akhirat, tertumpu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir supaya hati kita tidak menjadi keras. Lalu disebut di dalam Al-Quran, summa qasat qulubuhum summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu. Kemudian keras hati-hati kamu, hati-hati mereka ini keras. Orang yang hati keras ini adalah orang yang telah dengar dah kebenaran tapi tambah terima. Ini di antara orang yang hati keras. Hati keras. Jadi orang yang hati keras ni, mereka tidak mau terima kebenaran. Min ba'di zalika, selepas diberi peringatan. Dah baca dah ayat Quran, dah baca dah hadis, dah beritahu dah ajaran-ajaran agamanya macam ni. Yang baik suruh buat, yang jahat, yang buruk suruh tinggal. Dah beritahu dah tahu dah ini ajaran agama. Maka dia tidak mau terima, keras hatinya. Min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, maka dia seperti batu. Apa? Allah Taala sebut hati ini seperti batu. Maka batu kan senang nak lembutkan dia. Hak lembut air batu mudah. Air batu kita nak lembutkan dia, letak dalam air. Budak jadi lembut tu, jadi cair. Jadi nak beritahu batu ni keras. Maka demikianlah hati manusia. Kalau kita tengok Nabi sendiri pun berdakwah di kota Mekah, dan Nabi sendiri berdakwah di Taif. Orang-orang Mekah tidak mau terima apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, sedangkan Nabi adalah sebaik-baik manusia. Nabi orang paling mahir berdakwah, Nabi orang paling bijak dalam berdakwah, tapi orang tidak mau terima dakwah Nabi. Bukan bermakna Nabi itu tidak pandai berdakwah, tidak, tetapi nak menggambarkan hati-hati manusia yang keras. Macam mana hati manusia yang keras? Dia sudah tidak mau menerima kebenaran, dia sudah tidak mau menerima kebaikan. Kadang-kadang majlis yang baik itu dia anggap buruk. Nak semangat dia nak dengar majlis agama, tapi kalau konsert-konsert nyanyian, oh begitu semangat. Maknanya, jadi nak beritahu kita jangan jadikan hati kita keras. Sehingga kan Imam Al-Ghazali kata, jangan sampai kamu tidak masuk ilmu agama Allah dalam masa 3 hari. Dalam sampai 3 hari tak masuk. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga pun memang tidak dengar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 hari itu sudah datang penyakit. Hati kita sudah, kalau yang lembut tu nak awu kerah. Hati kita yang dulu lembut, dulu dengar Al-Quran menangis, cerita bab Nabi menangis, lepas cakap bab taubat menangis. Orang yang macam tu orang yang hati lembut. Orang yang hati keras ni tak jadi benda-benda. Saya pergi satu program Sulu, orang lain menangis belaka, kita keras kata dok nangis. Akhir kali buat kena buat dok menangis buat tu. Maknanya sebab apa? Sebab keras hati. Jadi jalannya bila kita berzikir untuk jadi lembut. Maka hati ni keras seperti batu,
fahiyakal hijaratu au asyaddu qaswah, bahkan kadang-kadang lebih keras daripada batu. Itu pun batu kadang-kadang daripada batu tu terpancar air-air. Kadang-kadang batu itu dapat dipecahkan dengan air. Batu pun kadang-kadang tunduk kepada Allah Ta'ala. Batu tunduk. Tunduk kepada Allah Ta'ala. Ada pun manusia kadang-kadang hati mereka keras dan Allah Ta'ala tidak lalai dengan apa yang mereka lakukan. Maka tidak dapat tidak lembutkan hati kita, banyakkan berzikir, hadirlah majlis ilmu yang hidup hati, dan dalam waktu yang sama bersobahlah cari orang-orang yang soleh. Kemudian banyakkanlah munajat kepada Allah, dan satu lagi banyakkanlah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak selawat kepada Nabi, hati akan lembut. Siapa yang banyak selawat 100 kali sehari ke 1000 kali sehari dia selawat kepada Nabi, dia akan lembut. Sehingga kan dikatakan orang yang tidak ada guru mursyid yang memimpin jalan untuk sampai kepada Allah, maka dia boleh gantikan guru mursyidnya dengan selawat. Bila berselawat ini dapat meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang kita perlu melembutkan hati kita. Jangan sampai hati kita keras. Kalau hati keras tidak ada guna. Ada harta pun tidak ada guna. Ada pengaruh pun tidak ada guna. Ada pangkat pun tidak ada guna. Buat apa manusia kasih pada kita sedangkan Allah memandang kita dengan pandangan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah tidak ada nilainya. Ketika Ka'ab bin Malik dipulau oleh sahabat Nabi, Ka'ab bin Malik tegur, beri salam, tak ada seorang pun nak jawab. Lalulah ketika itu Ka'ab bin Malik menyendiri, bertaubat pada Allah, duduk dalam rumah. Lalulah turun ayat surah Taubah menceritakan taubat Ka'ab bin Malik diterima oleh Allah. Lalu sahabat Nabi berlari-lari beritahu, "Ya Ka'ab, taubat kamu telah diterima oleh Allah." Apa Ka'ab kata? Tidak. Dia kata, "Wahai Ka'ab, ini ada berita gembira kepada kamu, berita baik kepada kamu." Kata Ka'ab, "Tidak ada berita baik kalau Nabi tidak kasih pada aku." Tidak ada berita-berita baik. Jangan sebutlah berita baik. Orang nak beri harta banyak ke, nak beri pangkat banyak ke? Tidak. Bagi dia, kalau Nabi tidak kasih pada dia, kalau Allah Ta'ala tidak sayang pada dia, tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Batu orang yang betul-betul manfaat, orang yang betul-betul beruntung, orang yang betul-betul baik di atas muka dunia ini adalah orang yang mendapat pandangan daripada Allah dan Rasul. Tapi kita nak cari pandangan manusia. Ini hati kita. Hati kita ini nak cari pandangan manusia. Kita tidak mahu mencari pandangan Allah dan Rasul. Maka kita kena lembutkan hati kita. Banyakkan kita ini berfikir tentang amalan-amalan kita. Dan kita carilah pandangan Allah dan Rasul. Bila kita mencari pandangan Allah dan Rasul, kalaulah Allah Ta'ala kasih pada kita, Rasulullah kasih pada kita, manusia nak hinakan kita pun, pandang pada kita pun tidak akan menjejaskan kita. Tetapi kalau Allah Ta'ala benci pada kita, Nabi benci pada kita, wal-iyazubillahi min zalik, manusia ramai-ramai kasih pada kita pun tidak ada faedah sedikit pun, tidak ada manfaat sedikit pun. Maka dia kata, dan sesungguhnya yang menipiskan hati, menjernihkan akan dia menjernihkan hati yang tebal dengan dosa. Jadi hati yang tebal dengan dosa ini perlu dinipiskan dengan zikir, dinipiskan dengan beribadat, dinipiskan dengan bersuhbah dengan orang-orang yang soleh, belajar dalam majlis ilmu yang hidup hatinya. Maka dia kata menipiskan hati dan menjernihkan akan hati sesungguhnya, iaitu dengan menyebutkan mati, mengingatkan mati. Ingat mati. Dia kadang-kadang nak ingat mati pun payah juga. Jadi nak ingat mati ni yang pertama ziarah kubur banyak-banyak. Ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kata Nabi, dulu aku larang kamu ziarah kubur. Sebab apa Nabi larang dulu? Sebab dulu orang baru masuk Islam. Jadi amalan-amalan jahiliah itu ada. Jadi apa amalan jahiliah? Kadang-kadang dia pergi kat kubur, dia meraung, dia guli batin, dia cari-carikan baju dia tarik rambut dia sepak kubur. Dia macam tidak boleh terima. Jadi dia itu sudah Islam. Sahabat Nabi ini sudah Islam, tapi dia baru masuk Islam, dan amalan jahiliah itu ada lagi. Jadi bila amalan jahiliah ada lagi, jadi tengok benda-benda yang pelik macam ni, lalu Nabi larang jangan pergi kubur.
Jadi larangan pergi kubur itu berlaku pada awal-awal Islam kerana orang tidak dapat menjaga adab kubur. Kemudian Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang aku larang kamu pergi ziarah kubur. Fazuruha, dan hari ini ziarahlah kamu kubur. Maka boleh kita ziarah kubur. Baik lelaki, baik perempuan boleh ziarah kubur. Tetapi kena jaga adab-adab. Wanita yang pergi ziarahi kubur kena jaga adab-adab. Jangan ada pencampuran, jangan ada solekan-solekan yang boleh menarik hati manusia, hati lelaki yang lain, dan jangan ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya seperti meraung di atas kubur. Ataupun perkara-perkara itu tidak. Tetapi bacalah doa, bacalah Fatihah dengan hati yang tulus ikhlas dan hadiahkan kepada orang yang sudah mati, dan sentiasalah ingat dia telah pergi. Kata guru saya, pegang tali batu nisan itu, kamu telah meninggalkan kami, apa yang kamu bawa? Mana anak kamu, mana harta kamu sudah tidak ada, yang ada adalah amalan kamu. Apa yang kita cakap ni bukan cakap dengan kesi mati, tapi untuk menghidupkan hati kita supaya ingat kepada Allah dengan melalui ziarah kubur. Tapi kadang-kadang ziarah kubur pun tak jadi apa juga. Kadang-kadang ziarah kubur pun tidak jadi apa-apa juga. Jadi dalam keadaan macam tu, kita banyak memikirkan datuk nenek moyang kita, ibu bapa kita, ataupun orang yang kita kasih telah meninggalkan kita. Lalu sebab itu orang yang masuk kubur dia kena kata Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sejahtera atas kamu kepada ahli kubur, dan sesungguhnya kamu telah mendahului kami, dan insya-Allah sesungguhnya kami akan menyusulimu. Mengingati. Yang kedua, banyak pergi tempat orang-orang majlis-majlis kematian. Dia panggil dengar mati pergi. Ada orang yang takut pun mati juga kita. Pergi. Kemudian bila pergi itu, kalau boleh sampai dekat perkuburan. Hanya kita jangan terjun dalam kubur dah. Duduk dalam, lepas tu tengok. Lepas tu kena gambarkan yang dikebumi itu kita, bukan dia. Gambarkan saja. Yang dikebumikan tu kita, lalu fikir amalan-amalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita jadi jernih, jadi lembut. Itu pun kadang-kadang payah juga. Payah juga kita nak ingatkan tu. Kemudian mari lagi yang ketiga, fikirkan seolah-olah masa kita nak mati tu dekat dah. Esok lusa dah. Esok akan mati. Nak mati. Esok mati. Nak mati. Esok mati. Lama-lamanya mari takut kau. Lama-lama. Itu pun kadang-kadang tidak boleh. Tidak mari juga. Kalau tidak mari juga macam ini peranan guru. Guru dari bidang kerohanian. Dia guru ni ada guru zahir, ada guru batin. Guru mengenai kerohanian. Maka hak tugas macam ni, bila dia melihat kepada anak murid ini yang sudah keras hatinya, payah, maka dia kena adakan suluk, dia panggil. Dia kena letakkan di suatu tempat, ada setengah suluk dia gali kubur. Duduk dalam, kata Tok Guru, mu berzikir dalam liang lahat ini yang dibuat-buat ini, berzikir 1 hari 10,000 zikir dalam. Bersuluk. Kemudian masa bersuluk itu kena makan makanan yang betul-betul dijaga, pasti betul-betul halal, supaya membersihkan hati. Kerana bila makan makanan yang tidak halal ini ataupun bercampuran apa-apa, boleh menyebabkan hati kita ini tidak jernih. Tidak jernih. Jadi makan pun kena jaga. Kemudian sembahyang pun kena jaga ketika itu. Beberapa hari yang disulukkan, sembahyang pun kena jaga. Kemudian malam tu ada tawajuh, berzikir dan sebagainya bersama dengan guru, dan guru akan doakan kepada dia supaya hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi benar, orang-orang yang suluk kadang-kadang dia mari rasa takut kepada Allah melalui perjalanan proses suluk yang telah dipimpin oleh guru kerohanian. Maknanya bukan guru yang hanya sekadar membaca ilmu saja, tapi dia memimpin rohani manusia supaya membawa manusia ini merasa takut kepada Allah. Tujuannya untuk menjernihkan. Jadi Imam Al-Ghazali suruh bawa kubur. Kalau Imam Ghazali malam-malam pergi kubur, boleh? Kubur malam-malam. Nak suruh takut ke mati. Tetapi tak takut ke mati, yang takutnya takut ke hantu. Orang suruh bawa takut ke mati. Jadi ini jalan dia supaya hati kita supaya jernih, rasa takut. Maka dia kata banyak menyebutkan kepada mati, dan juga banyak mengingatkan kepada kubur. Apabila seorang itu sudah kembali kepada Allah,
kita akan duduk di dalam satu tempat yang amat sunyi dan gelap gelita. Dan orang yang mati, yang masuk dalam kubur, dia akan dihimpit kubur. Semua kena himpit kubur. Dah kira siapa-siapa pun kena himpit kubur. Termasuk saya pun begitu, termasuk kita semua pun begitu. Tetapi selepas kita dihimpit, lalu disoal, siapa yang dapat menjawab, siapa yang baik amalannya, dia akan jadi kubur itu luas mata memandang. Jadi sebab itulah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad, apabila dia wafat, sehingga kan menangis ahli-ahli langit kerana matinya seorang yang soleh. Jadi bila mati ini ditangisi oleh ahli-ahli langit, maknanya para malaikat, kerana matinya orang soleh. Dan Nabi pun menangis, sahabat-sahabat Nabi sedih kerana kematian orang yang soleh ini. Nabi kata Sa'ad pun dihimpit kubur. Sahabat Nabi terkejut, orang yang sesoleh Sa'ad yang mati itu ditangisi oleh para malaikat. Kita siapa? Adakah kita boleh jamin kita mati malaikat menangis? Ini ditangisi. Nabi sendiri mengaku ditangisi oleh para malaikat. Kematian Sa'ad pun dihimpit kubur. Lalu sahabat Nabi terkejut, ya Rasulullah, Sa'ad dihimpit kubur juga. Nabi mengatakan bahawa apabila dihimpit kubur nanti, maka akan datang amalan-amalannya yang soleh, dan akan menjadikan kuburnya luas mata memandang. Jadi perjalanan tu mesti kena himpit dulu, kemudian akan datang amalan-amalan kita. Jadi ingat, duduk dalam keadaan gelap gelita, dia dalam keadaan takut, dan dalam kubur tadi dia ada azab, ada ular Sujaul Aqra. Sujaul Aqra ini bisa ular itu kalau keluar bisa ular tadi di atas muka bumi, nescaya tidak ada satu tumbuhan pun yang hidup. Tidak ada satu tumbuhan pun yang hidup. Kerana bisanya, kerana panasnya apabila berada di dalam kubur. Jadi kita mohon pada Allah dijauhkan daripada azab kubur. Kemudian dia kata, ingat banyak-banyak kepada kubur, bahawa sungguh kita akan mati, dan ingat pahala kita. Pahala kita ini tidak banyak. Jangan melihat pahala aku ni sudah banyak pahalanya. Allah Ta'ala boleh lipat gandakan pahala dengan apa yang kita buat. Tetapi pahala boleh terbatal apabila kita tidak ikhlas, apabila kita takabur, apabila kita hasad, apabila kita ada penyakit di dalam hati, pahala kita tidak ada. Sehingga kan ada orang yang melakukan amal ibadat, apabila dia bangkit di hadapan Allah, tidak ada sedikit pun pahala. Ya Allah, mana pahala aku yang aku buat dahulu? Tidak ada. Kerana kamu orang yang tidak ikhlas. Kerana ibadat kamu ni ibadat yang main-main, macam-macam alasan yang Allah Ta'ala beri. Sebab itulah kita tengok amalan kita, pahala kita sedikit kalau dibandingkan dengan maksiat kita begitu banyak. Maka dia kata, dan ingat kepada seksaan Allah Ta'ala. Seksa. Kita duduk atam ke dunia sakit demam pun sudah tidak tahan. Itu pun ada doktor, itu pun ada obat. Tetapi di dalam kubur tidak ada obat. Di padang mahsyar nanti tidak ada obat. Berdiri di padang mahsyar nanti 500 tahun, matahari sejengkal di atas kepala. Peluh ini kita berendam pula. Orang-orang ahli maksiat akan berendam. Wal-iyazubillahi min zalik. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita. Jadi dalam keadaan macam tu dahsyat. Ada seorang sahabat Nabi dijamin dia ahli syurga. Lalu sahabat Nabi ini gembira. Dia ini duduk dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk dalam syurga. Dia ini orang yang baik. Ketika dia gembira, Nabi mengatakan, walaupun demikian, kamu kena berdiri di padang mahsyar 500 tahun. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang beliau itu orang yang soleh. Maknanya 500 tahun. Sedangkan disebut di dalam Al-Quran, Al-fasanati mimma ta'udun, 1000 tahun yang kamu kira itu baru satu hari itu. Satu hari akhirat. 1000 tahun yang kamu kira di atas muka dunia itu baru satu hari. Bermakna kita hidup ni tak sampai sehari akhirat. Suku hari sampai kedok tahu.
Maknanya sikit sangat umur kita ini. Dan inilah tempat ibadat kita. Perhitungan kita di sini, bukan di lepas mati. Perhitungan kita di sini melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Orang yang telah meninggalkan kita itu, yang dahulu-dahulu yang telah meninggalkan kita itu, dia membawa amalan masing-masing. Dan kita masih lagi bernasib baik sebenarnya apabila Allah Ta'ala memberi lagi umur kepada kita, usia kepada kita. Lalu kena fikir betapa azabnya dan huru-hara akhirat. Huru-hara akhirat ini sangat dahsyat, sehingga kan Nabi-Nabi pun tidak sanggup lagi. Nafsi-nafsi diri aku kata Nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka kata diri aku. Siapa tambah ambil berat tentang umat dia. Kerana apa? Kerana dahsyatnya ketika Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, wahai malaikatku, nyalakan api neraka. Lalu dinyalakan api neraka. Malaikat sujud pada Allah. Dia bertanya, ya Allah, dahsyatnya api neraka. Adakah kami semua yang tidak bersalah pun takut? Biasanya kita kalau tidak bersalah, kita nampak boleh tak takut. Kecuali kita bersalah, baru rasa takut. Baru rasa takut. Ini orang yang tidak bersalah, malaikat yang tidak bersalah, yang apabila Allah Ta'ala kata nyalakan api, lalu api neraka dinyalakan, lalu sujud makhluk-makhluk yang lain. Yang termasuk sujudlah adalah malaikat. Dahsyatnya azab api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini yang kita takutkan. Bila kita fikir, ini tidak ada rasa nak fikir keduniaan, tidak ada. Kalau betul-betul kita fikir keadaan kita ini, yang kita nak ibadat kita diterima oleh Allah, kita nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Inilah yang berlaku kepada golongan soleh dahulu. Umar bin Abdul Aziz, kemewahan di hadapan mata, menjadi khalifah, tapi hati mereka sudah akhirat. Tapi kita, kenapa hati kita tidak akhirat? Kerana hati kita dipenjara oleh dunia. Sampai bila? Kapan? Bila? Maknanya sampai bila? Jadi tidak dapat tidak, mesti kita kena bersiap sedia, beramal, dan banyakkanlah zikir kepada Allah. Banyak berzikir pada Allah. Walaupun hari ini ramai yang tidak mau berzikir, tapi jadikanlah diri kita golongan yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Hidupkan hati. Dan apabila tiada dengan sesuatu yang demikian itu, maka di mana ada nipis bagi hatimu dan jernih. Kalau tidak ada demikian, hati kita tidak nipis, tidak jernih. Jadi kita dapat fikir, hati kita keras ke lembut? Orang kalau hati kita lembut, kita fikir akhirat, kita fikir mati. Itu hati kita keras. Kalau kita tidak fikir lagi mati, kita tidak fikir lagi akhirat, kita tidak fikir lagi kubur, kita tidak fikir lagi amalan, tahulah kita bahawa hati kita hati yang keras. Maka lembutkanlah hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.